buat umrah tak pergi Madinah mana boleh. Ada orang kata orang tak bawa. Umrah tak syarat untuk pergi ke Madinah. Umrah di Mekah ya. Kalau nak pergi Madinah tak apa, tapi baguslah kita menziarahi Madinah, tapi bukan termasuk dalam syarat sah umrah mesti ke Madinah. Dan bila musim cuti ramai orang pergi ke Mekah, orang Malaysia. Alhamdulillah orang Melayu ni duit banyak lah, penuh semua dengan kam keluarga. Setiap kali cuti saya tengok memang ramai orang Melayu pergi umrah. Mudah dah pergi umrah. Saya selalu ingatkan diri saya dan juga kawan-kawan yang pergi umrah tentang suatu hakikat, iaitu apabila kita pergi ke Mekah, perkara yang kita cari ialah keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Kita tak cari Tuhan di Mekah kerana kita dah jumpa Tuhan, kita dah kenali Tuhan. Jika kita panggil Allah Azza wa Jalla di sini, maka Allah Azza wa Jalla tetap menyahut panggilan kita. Tidaklah mesti syarat untuk menemui Tuhan mesti ke Mekah. Jika itu menjadi syarat, ramailah orang miskin tak dapat menemui Tuhan. Tapi kita pergi ke Mekah kerana itu suatu ibadah. Tolong orang lelaki diorang tengok ada apa, bahaya apa dah. Tak apa, alhamdulillah selesai. Nabi SAW suruh kalau kita pergi ke suatu tempat, maka kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku pohon perlindungan dengan Allah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan apa yang dia ciptakan. Maka mudah-mudahan kita tak terkena binatang bisa, tak kena apa-apa tempat yang kita turun. Terutama kita pergi ke hotel, kita turun ke hutan, ke gunung dan seumpamanya. Kadang-kadang manusia, kejahatan binatang bisa, kadang-kadang jin dan syaitan yang kita tak tahu. Lalu kita kata a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, yang kita selalu baca dalam hadis. Tak apa, saya nak cerita sikit tentang Mekah, pasal selalu tuan-tuan juga pergi dan saya ambil kesempatan cerita. Apabila kita pergi ke Mekah, kita tengok ramai orang boleh pergi Mekah. Sebab sekarang orang ada duit, dan ramai juga orang duduk di Mekah. Kadang-kadang dia tipu kita di Mekah, kita kena tipu di Mekah. Adakah semua orang yang pergi ke Mekah mesti mendapat berkat? Tentu tidak. Tapi orang yang pergi ke Mekah kerana mencari limpahan kurnia Allah Azza wa Jal, mudah-mudahan dia mendapatnya. Manusia, Allah Azza wa Jal, saya telah sebut banyak kali, Allah Azza wa Jal itu boleh ditemui di mana-mana. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Quran kata, dialah Allah yang berada di langit dan bumi. Maksudnya bukan zat Allah tu berada di mana-mana, tetapi bermaksud ilmu Allah, pengetahuan Allah. Wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid. Allah Taala itu lebih dekat kepada kamu daripada urat tengkok kamu sendiri. Dekatnya Allah dalam kita. Makcik hak tak ada duit nak pergi Mekah, dia panggil ya Rab, sampai panggilan dia. Orang tanya Ali bin Abi Talib, jauh mana langit dan bumi? Ali bin Abi Talib kata, sedekat doa yang mustajab. Sedekat doa yang mustajab. Satu orang kata, ya Rab, sampai dah antara langit dan bumi.
Allah menciptakan manusia ini daripada dua unsur. Ini yang kadang-kadang manusia miss dalam nak faham. Pertama, manusia ini ada unsur spiritual dia, ruh. Ruh tak perlu makan, ruh tak perlu minum. Tapi Allah Azza wa Jal menempatkan ruh di dalam jasad. Jasad dia bersifat ardi, dia bersifat bumi. Dan dia berinteraksi dengan bumi. Dia berinteraksi dengan bumi. Maka jasad perlu makan, jasad perlu minum, ruh tak perlu. Ruh tak perlu. Sebab itu, bila agama datang, agama balance. Dia jaga dua-dua kepentingannya. Dia suruh kita makan, dia suruh kita minum, tapi dia tak benarkan kita makan dan minum yang merosakkan ruh, yang merosakkan unsur kerohanian kita. Maka kita makan, kita minum dengan kadar dia menetapkan yang halal dan dia mengharamkan apa yang Allah haramkan. Apabila kita hidup dalam dunia, kita berurusan dengan dua perkara ni. Kita jaga ruh, kita jaga jasad. Sebab itu saya selalu sebut, bila kita mati, kita tak, walaupun ruh sudah tidak ada dalam jasad, hakikatnya jasad tak rasa apa dah. Tapi kita tak boleh ambil tubuh kita, ni, kawan kita mati hampir basuh dah. Kita nak mandi pun elok-elok, angkat elok-elok, kan? Kita kalau tak ambil dia buah dalam washing machine, basuh. Yang penting rata sudah lah. Tak. Kenapa kita mandi dia? Kita kapan dia elok-elok, kita wangi. Di samping ia amalan ta'abbudi, dia benda yang disuruh oleh agama. Dan kita tak patah-patahkan dia. Karena kita menghormati ruh dia. Jasad dah mati, tapi ruh tidak. Ruh tidak mati, ruh masih hidup. Ruh masih hidup, ruh masih tahu apa yang berlaku jasad. Kita bersosial, kita berinteraksi, kita berhubung antara satu sama lain. Kerana ruh dan jasad. Ruh kadang-kadang ajaib. Kita duduk di rumah kita, kita hati tak sedap. Rupanya ada masalah. Mak kita ataupun ayah kita, adik kita, anak kita di kampung. Ataupun di bandar. Jasad tak dapat information, tapi ruh tersentuh. Ruh tersentuh. Unsur ruhi ini Allah Azza wa Jal jadikan ruh dalam jasad. Ruh, jasad hancur tapi ruh tidak lupa. Bahkan ruh membawa memori, ruh membawa kenangan yang lama. Saya seulang banyak kali di sini. Ruh bawa kenangan. Sebab itu di dalam Quran cerita bila orang masuk syurga, kullama ruziqu min thamaratin rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihat. Setiap kali mereka diberi rezeki, mereka kata hadzal ladzi ruziqna min qabl. Mereka ahli syurga, duduk dalam syurga, diberi, Allah bagi buah. Dia makan buah, dia tak, buah ni pernah makan dah di dunia dulu. Wa utubihi mutasyabihat. Diberi yang sama, bukan sama pada rasa, sama pada rupa. Siapa yang ingat? Jasad dah hancur. Yang ingat apa? Ruh. Ruh ingat. Maksud bila mati, ruh bawa semua maklumat. Kita kata ingatan di mana? Di otak kita. Tapi ruh tak ada dalam bentuk otak, tapi ruh ingat. Kalau ruh ingat buah rambutan dan durian. Kalau ruh ingat buah apple, ruh mesti ingat kawan dia. Ruh mesti ingat anak isteri dia. Ruh mesti ingat ayah dia. Ruh mesti ingat semua ni. Jasad mati, ruh tidak mati. Bila kita kembali pada akhirat, kita ingat, oh entah pernah main IQ dulu. Dulu anak pergi mengaji dengan entah. Dulu anak entah jumpa dengan anak. Dulu entah tolong anak. Ruh tak lupa. Sebab itu kata Al-Imam Ibn Qayyim, maka bila kita bagi salam kepada ahli kubur, kita tak bagi salam pada batu dan kayu. Kita beri salam pada yang hidup, iaitu ruh.
Bukan kita assalamualaikum batu dengan kayu, assalamualaikum berdada. Kalau dia tak dengar, apa kita bagi? Karena dia dengar. Kata Nabi, idza kana ya'rifuhu fid dunya, qala hadha alladhi ya'rifuhu fid dunya, fulan wa fulan. Dalam hadis Abu Daud. Jika dia kenal di dunia, dia kata, ni aku kenal ni, dia bang kalim dulu baik dengan aku. Aku kenal dia. Ruh kenal. Dulu baik dengan aku. Ni kawan ni, dulu dia tumbuk aku, tapi dia main doa, alhamdulillah. Ni anak aku datang. Ni ibu aku datang. Ruh tahu. Ruh masih, walaupun dia tak dapat, kita tak tahu apa yang dia cakap dengan kita, tapi dia masih tahu sebahagian dari pergerakan. Anak-anak Abdullah bin Rawahah kata, Abdullah bin Rawahah sahabat Nabi SAW. Anak-anak Abdullah bin Rawahah kata, kami malu nak buat maksiat. Takut Abdullah bin Rawahah tahu, kerana dia dah Abdullah bin Rawahah syahid dalam peperangan Tabuk. Pasal pak dia orang saleh. Pak dia orang saleh. Oleh kerana manusia ini hidup dalam dua bentuk. Dua gabungan ruh dan jasad. Dia meraihkan ruh dan meraihkan jasad. Ruh mengerti Allah Azza wa Jal. Laisa kamitslihi syai'. Allah Azza wa Jal tak memerlukan perantaraan. Allah, manusia berhubung dengannya. Tetapi jasad dia kadang dia memerlukan sesuatu yang dapat dia sentuh. Dia nak pegang. Maka di atas kekeliruan jasad ini tak dapat menguasai alam, tak dapat menguasai unsur ruh. Kadang-kadang, bukan kadang-kadang, ramai orang pergi buat berhala, pergi pegang berhala, pasal yang tu jasad mau. Dia nak tengok Tuhan tu kena duduk depan. Yang tu kadang-kadang pergi cari orang saleh, pergi sembah. Yang tu kadang-kadang buat berhala. Tapi agama tidak ignore benda ini keseluruhan. Agama tahu bahawasanya jasad inginkan sesuatu yang boleh disentuh. Allah Azza wa Jal maka melimpahkan kurniaannya kepada beberapa tempat sebagai diberkati. Bukan untuk disembah, tapi kerana jasad ingin sentuh. Maka dilimpahkan kurniaan keberkatannya di Mekah. Diwujudkan Kaabah melalui arahannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ketika kami jadikan al-bait, kami jadikan Kaabah itu tempat manusia kembali dan aman, dan ambillah kamu makam Ibrahim sebagai musalla, sebagai tempat salat kamu. Maka manusia bila pergi, walaupun dia dah sembah Allah, tapi bila dia masuk ke Masjidil Haram, dia tengok Kaabah, dia rasa semacam satu perasaan datang pada dia. Itu bukan Tuhan, tetapi itu hanya tempat limpahan keberkatan Tuhan. Bila dia tidak ada akidah yang jelas seperti salafus salih, dia pergi sana, dia keliru, dia rasa yang tu pula macam duk bagi kekuatan kat dia, bukan Allah. Sebab itu yang pergi dulu koyak kelambu lah, cungkir dengan jari, garau-garau sikit bagi pasiak tu masuk dalam tangan dia kalau boleh. Ambil serban dia, tenyeh-tenyeh. Pasal dia rasa tempat tu yang bagi dia kuat. Dia dah macam nak memberhalakan. Dia salah faham tentang agama yang meraihkan kehendak jasad, tapi ia tidak boleh silap tentang konsep tauhid. Bila manusia tengok tempat tu, manusia rasa feeling semacam. Tapi dia kena ingat, tempat tidak ada apa-apa, tapi hanya limpahan Allah Azza wa Jal kepada tempat untuk diberkati. Maka ketika dia berdoa di Kaabah, dia duduk di Multazam, dia meminum Zam-Zam, dia kena ingat semuanya yang memberi itu tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha berkat Tuhan yang pada tangannya kerajaan. Bukan batu tu berkat, batu itu hanya batu yang disusun oleh Ibrahim. Bahkan lantai yang ada sekarang ni, lantai yang dibuat baru oleh kerajaan sekarang. Sekarang kita pergi construction penuh
keliling Baitullah. Tetapi keberkatan yang Allah limpahkan itu tidak ada di tempat lain. Itu saja. Bagaimana Allah memberkati Ramadan, waktu yang berkat. Dia memberkati Mekah, dia memberkati air Zam-Zam. Maka kita mencari keberkatan Tuhan, hati kita meminta pada Tuhan, bukan bergantung pada benda itu. Bila orang salah, dia minum air Zam-Zam, dia rasa hayak ni nak bagi dia kuat, nak bagi jadi. Dia lupa menggantungkan hati pada Allah, lalu dia minum tak jadi apa, orang lain minum jadi. Salaf dulu minum jadi, kita minum tak jadi. Bila dia pergi ke Kaabah, dia rasa macam Kaabah punya power main kat dia. Dia lupa dia dah lama menyembah Allah. Dia tidak menyembah Kaabah. Dia hanya tawaf mengelilingi Kaabah. Dan itu tempat yang diberkati. Konsep tauhid ini yang dibawa oleh para anbiya untuk kita faham. Sebab tu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak. Labbaik la syarika lak. Tidak ada sekutu bagimu. Dan ini perlu dipahami bila kita memahami unsur-unsur yang macam ni. Bila kita pergi, setengah orang kadang-kadang dia duk kagum, wih hebatnya, macam mana boleh hitam kelambu Kaabah ni. Kelambu baru, dia tiap-tiap tahun dia tukar, 2 tahun sekali. Ada kilang kelambu pun dia buat situ, dia hitamkan. Yang hebat ialah keberkatan yang Allah. Sebab itu bukan semua orang pergi dia dapat apa-apa. Melainkan apabila dia pergi dengan akidah yang betul dan berdoa dengan cara yang betul, maka mustajab untuk dia. Tapi kalau dia di sini keyakinan pada Tuhan tak ada, dia pergi ke sana, dia doa, dia duk rasa macam tempat tu duk bagi mai kat dia. Dia silap, lalu dia pulang dengan perkara yang kosong. Ini benda yang kita kena tahu. Sebab maka agama ra'i kita pergi. Sebab tu ada orang pergi. Kadang-kadang agama ni banyak orang tengah. Orang tengah ni tekong dia banyak untung. Saya tengok orang jemaah kita pergi. Pulun sampai letih, pagi sampai petang nak bagi 7 kali umrah. Patah balik, patah balik. Saya bukanlah nak komplain, tapi tak apalah, terpulang. Nabi dalam satu musafir, 1 umrah. Satu permusafiran, 1 trip, 1 umrah. Baginda tidak ulang-ulang umrah. Saya jumpa pula orang yang buat umrah tu duk main mengaji kuliah. Nanti baru main ke duk buat umrah ni, kata. Ana dah 2 hari dah. Ni tak halul lagi. Ni baru yang ketiga. Ya akhi, banyakkan tawaf. Tawaf. Allah Taala ampunkan dosa dengan kita dengan kaki yang kita angkat dan yang kita langkah. Salat dalam Masjidil Haram, 100,000 pahala dia salat dalam Masjidil Haram. Allah Taala bagi. Tapi patah balik. Kemudian mari pula ada yang ambil tekong tolong doa. Pusingan pertama, Allahumma slow. Dia suruh slow orang belakang. Saya kata yang dia pun satu hal. Saya ingat jemaah daripada Indonesia. Dia sebut waqina kot. Kau tu sebut macam mana tak, tapi dia kata slow. Bila dia kata slow, semua kata slow. Tak? Saya kata bukan. Tekong tu semua berbayar belaka. Sehingga dia lupa untuk doa untuk diri dia sendiri, dia dah pakai doa tekong. Nabi tidak menetapkan bagi setiap pusingan doa-doa yang khusus. Setiap orang berdoa lah dengan sebanyaknya yang menjadi hajatnya dunia dan akhirat. Cuma baginda berdoa antara rukun Yamani dan Hajarul Aswad dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah lah, ramai orang boleh pergi umrah dan mudah-mudahan setiap orang belajar apa yang mereka pergi. Bila kita pergi, saya nak sebut, kita minta, ramai orang bila nak pergi Mekah, ada orang minta kat dia. Orang minta doa. Ni, tolong pergi berdoa kat saya. Ini satu benda yang bagus. Nah, walaupun minta orang berdoa, bagus. Di dalam riwayat Ibnu Majah, walaupun hadis itu dianggap lemah oleh sebahagian para rawi hadis,
Nabi SAW sebut dan Umar bin Khattab, la tansana ya akhi fi du'aik, jangan engkau lupa kami wahai saudara di dalam doamu. Jadi, dan sahabat kadang-kadang suruh Nabi berdoa. Kita tahu orang bermusafir, doanya mustajab. Doa dia mustajab. Cuma kita bila orang nak pergi Mekah, bolehlah kita suruh orang berdoa untuk kita. Cuma kita tak payah kata tolong kirim salam kat Nabi. Kerana kita boleh salawat dan salam kepada Nabi di mana saja kita berada. Seperti mana hadis riwayat An-Nasai. Nabi akan jawab salam, hai suma kuntum, di mana kamu berada, aku jawab salam kamu. Tak payah kita pergi, Assalamualaikum Rasulullah, ni kawan kat kampung, 2 orang kirim salam. Tak payah abang. Kita tak buat itu. Tak payah. Tapi kita doa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Sunnah, As-Sunnah, kitab Ibnu Abi Asim, Nabi kata, da'watul akh li akhihi bi dhahril ghaib la turad. Wa qala al-malak wa laka mithlu dhalik. Yaqulu al-malak wa laka mithlu dhalik. Doa seorang muslim, seorang saudara kepada saudara dia yang lain dalam keadaan saudara dia tak tahu, tak akan ditolak. Dan Allah akan hantar malaikat yang akan kata, untukmu macam tu juga. Jadi kalau kita mau doa tak ditolak, kita doa pada orang lain. Saya tengok ramai orang, selalu saya pergi, saya tengok ramai sebahagian orang bahagia, dia doa untuk orang Islam. Ya Allah, selamatkan orang Islam tu, terutama orang Arab. Saya percaya mereka ni orang besar di negeri mereka. Barangkali para pejuang, doa mereka merangkumi untuk orang Syria, untuk macam-macam, untuk orang umat Islam. Nabi SAW suruh kita doa. Bila kita doa untuk orang lain dengan ikhlas, malaikat akan kata, untuk kau pun macam tu juga. Untuk kau macam tu juga. Maksudnya kebaikan lah. Kalau kita doa untuk dia rezeki, supaya dia dapat kereta, kita dah ada kereta dah, kita naik kenderaan, kita kesian, dia tengok, saya selalu kata, kita tengok dia tak ada kereta, dukung anak, naik motosikal, 3 orang, 4 orang anak, kita dah ada kereta, kesian kat dia. Ya Allah, bagilah rezeki kat dia ada kereta, hujan dia tak kena, panas dia tak kena. Kita ada kereta dah. Walaka mislu dzalik. Allah Ta'ala kata untuk, malaikat kata untuk kau macam tu juga. Maksud Allah Ta'ala akan bagi yang lebih daripada macam mana keperluan dia macam tu, kita meningkat keperluan kita. Kalau kita doa untuk orang sebelum menikah, kau macam mana? Orang macam Ustaz Masri ni patutlah doa. Walaka mislu dzalik. Malaikat kata untuk engkau pun macam tu juga. Kita doa pada orang. Dan ini bagus agama, kerana untuk doa untuk orang kena ikhlas. Kita kan senang, kita bila kawan kata berdoa, kita tak boleh. Pasal kita tahu Allah ni bukan kawan kita. Kita tahu, ya Allah, kawan saya di kampung susah, ataupun di tempat kerja susah, tolonglah lepaskan masalah dia. Dia tak tahu, kita terus dia, kita doa untuk dia. Dia tak tahu. Kalau kita tak kata, ya Allah, nak main ni ada 2-3 orang suruh doa, tengoklah mana-mana patut bagi, kita takkan kata macam tu. Takkan kita nak kata macam tu. Kita doa ikhlas. Sebab tu bila kita mati, benda yang kita perlu, orang yang doa, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Bukan Allah maghfir lahu, mata duk tengok sampul tu. Tak. Dia tak tahu, dia kira mayang bagi jadi dia. Tapi kita mau kawan-kawan, biasanya kawan-kawan mengaji, akan dia kata kawan kita duk mengaji meninggal. Kita pergi kita Allah kesian dia. Masa kita kata Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampun dia, kesian, tak ada maaf kat dia. Kita minta dia masuk syurga, dia mengaji sekeliling kita. Kita perlukan doa yang ikhlas. Dalam hidup, ada banyak orang yang kita doa. Pertama, kita disuruh doa kepada siapa? Ibu bapa kita. Kan? Kita doa untuk ibu bapa kita. Quran kata, wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Quran kata, wahai Tuhan, katakanlah, Quran suruh kita kata, para ulama kata, at least sekali kena kata, paling kurang sekali kena kata,
Pasal Quran surah kata, siapa yang tak kata, tak tunaikan yang Quran kata. Wahai Tuhanku, kesianlah kepada mereka berdua seperti mana mereka kesian ke aku, mereka jaga aku masa aku kecil. Kita suruh Allah kesian kat mak bapak kita, macam mana dia jaga kita masa kecil, dia kesian kat kita. Allah ajak kita dalam doa, ajak anak, ajak juga bapak dan ibu. Artinya kalau bapak dan ibu dulu tak kesian kat anak, doa ni tak kena kat dia. Kalau pak dengan mak ke pak, biasanya pak cakap dengan anak ni maki hamun tak penuh mulut, tampak tak tahuan hala, pukul tak kena tempat. Anak dia kata, ya Allah, kesianlah kepada mereka berdua macam mereka kesian kat aku pasal aku kecil. Tak termasuk dia tak kena, dia tak kesian. Al-Aqra' bin Habis, dia mari pada Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Dia tengok Nabi cium Hasan dan Husain, cucu dia. Nabi cium Hasan dan Husain, kadang-kadang Nabi main lidah Nabi dengan lidah dia. Nabi sayang cucu dia. Sayang Nabi ke Hasan dan Husain ni, duk khutbah, Hasan Husain masuk masjid, turun lagi khutbah, ambil cucu. Kalau kita kata Tok Imam teruk dah. Tapi Islam nak cerita sayang kat keluarga ni. Al-Aqra' bin Habis tengok Nabi cium, dia kata, wali al-asharatu minal awlad ma qabbaltu ahadan minhum. Aku dah 10 anak-anak, seorang pun aku tak cium. Nabi kata kat dia, man la yarham la yurham. Siapa tak kesian kat orang, Tuhan tak kesian kat dia. Dia tidak dikasihi, bukan Tuhan tak. Siapa yang tak sayang kat orang, dia tak disayangi. Siapa yang tak rahmat kat orang, dia tak dirahmati. Siapa yang tak kesian kat orang, dia tak dikesiani. Allah tentu tak kesian kat dia, orang pun tak kesian. Bila besar, dia dah tua, kadang-kadang dia tanya, anak-anak ni tak ingat kat aku. Dia pun dulu tampang anak-anak sampai nak bengong. Sebab itu ingat, mak sama, pak sama. Main mengaji sunnah bukan duk kira kunut tak kunut ni. Jangan duk maki anak-anak. Cakap bahasa elok, nak marah-marah lah. Tak sahu keluar perkataan yang huduh. Kita contoh. Jangan duk maki orang. Kata melampau, tak baik, tak apa. Ni semua keluar, binatang-binatang dalam hutan pun keluar. Tak baik. Itu tidak sunnah. Itu tidak sunnah. Nabi sebab tu Quran bila dia ajak doa, dia ajak pendidikan. Kata Ibnul Imam, Quran bila ajak doa, dia bukan ajak doa saja, dia ajak akidah, dia ajak akhlak, dia ajak fiqh. Dia suruh anak-anak berdoa, dia bagi isyarat kat mak bapak, ni doa untuk hangpa, jadi hangpa buat elok-elok supaya doa ni kena. Seolah-olah macam tu. Kita bila anak, kita tak minta air, hangpa doa kat aku, ya Allah, kesianlah kepada kedua ibu bapa aku, macam dia apa didik aku kecil-kecil, kesian kat aku. Didik pun entah macam mana, doa tak kena. Kita doa pada orang yang antara orang yang mungkin tak tahu kita doa, mak bapak kita. Antara orang yang mungkin tak tahu yang kita doa lain pada diri kita, siapa dia? Anak-anak kita. Kita doa. Quran kata apa? Quran sebut doa. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana min azwajina. Tuhan tolong bagi hab tu Abdul Wahhab, Allah Taala. Abdul Wahhab sangat memberi, maha memberi. Wahabi itu memberi. Marah. Allah Abdul Wahhab, Allah Al-Wahhab. Kita sebut nama Abdul Wahhab, Allah Al-Wahhab. Habli. Tuhan tolong bagi untuk aku daripada isteri dan anak-anak qurrata a'yun. Sejuk mata. Bukan mesti kaya anak-anak, tapi sejuk mata. Salat dia salat. Mungkin mengaji tak hebat sangat, bukan semua orang mengaji hebat. Tapi sejuk mata kita. Tidak buat benda yang kita serabut. Allah mungkin uji kita dengan anak-anak. Nabi Nuh pun kena uji. Tapi kita minta supaya ada yang menyejuk mata kita.
Qurrata ayun wa ja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin orang yang orang muttaqin, pemimpin orang yang bertakwa. Quran sebut tentang manusia. Quran kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Sehingga apabila satu orang itu sampai kepada umur matang dan sampai kepada umur 40. Matang berapa umur? Tak tahu, ha? Matang berapa umur matang? Tak tahu, ada matang 25. Ada orang Quran kata kena matang, ha? Ada orang 28 matang, ada orang 25 matang, 20 matang. Quran kata sehingga sampai umur matang. Wa balagha 40 sana, dan sampai umur 40. Kira 40, at least 40 mesti cerdik lah. Kalau duk 40 pun duk buat penin elok ke kacau lah. 40 tak mau penin dah. Kalau penin pun sikit-sikit baki penin hak lama. Ha? Tapi kau nak cerdik, kau nak cerdik. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana. Apabila sampai umur matang dan sampai umur 40. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Subhanallah, Quran ajak banyak doa. Heran pasal orang duk beli doa perukunan apa, doa untuk senjata untuk lebay. Bukan bagus pun depa ustaz mana apa duk reka main kita duk baca. Kata Ibnul Imam, Quran bila ajak doa, sunnah bila ajak Quran doa, doa dia merangkumi akidah, doa dia merangkumi berbagai unsur kisah dan seumpamanya, sehinggalah datang kaum yang jahat, kata dia. Mereka telah mengubah doa, mereka telah pusingkan kita. Ni pun bagi tahu ni doa Adam, doa Nuh, doa Nabi Khidir, doa macam-macam Nabi Abu Bakar lah apa yang tak ada asal pun daripada sunnah, yang tak ada pun mereka-mereka sendiri ya. Ha, doa ni lah, doa Syekh Abdul Qadir Jailani lah, doa apa yang kita tak tahu, dia ambil mana? Sedangkan doa Quran banyak, bukan salah, tapi artinya doa Quran banyak merangkumi. Quran kata apabila sampai umur matang ataupun sampai umur 40, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Maka insan pun berkata, wahai Tuhan, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, Rabbi, Tuhan, tolong kurniakan aku bagi aku boleh bersyukur di atas nikmat yang kau berikan padaku. Syukur. 40 dah hidup ni. Sabar mudah, sabar penting. Innallaha ma'as sabirin. Tapi syukur besar pada sabar pada sisi sebahagian para sarjana, para ilmuwan dan para ahli kerohanian. Kerana orang bila tak boleh nak buat apa aku nak buat? Sabar, ha? Kita sabar. Apa nak buat? Sabar. Tapi tak ramai orang yang dapat nikmat dan tenggelam dalam nikmat menyatakan aku sangat bersyukur, alhamdulillah. Maka kita minta supaya Allah bagi syukur. Dan 40 dah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Tuhan, kurniakanlah padaku agar aku dapat bersyukur di atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa ala walidai, dan kepada kedua ibu bapaku. Wa an a'mala salihan tardah, supaya aku dapat beramal dengan amalan saleh yang engkau redha. Ramai sangka amalan saleh tapi tak termasuk dalam redha Tuhan kerana tak diajar dalam kitab dan sunnah. Amalan saleh yang engkau redha. Nak kena Allah redha, kadang-kadang nampak amalan saleh tapi niat tak ikhlas, Allah tak redha. Nampak macam amalan soleh tapi bid'ah, Allah tak redha. Amalan tarda, an a'mala salihan tarda wa aslih li fi zurriyyati, dan Tuhan tolonglah baiki zuriat keturunan aku. Ni orang 40, 25 tak minta anak pun kecil dia tak kira. Tapi bila mai 40, anak dah mula besar. Dah mula 15 tahun, dah 16 tahun. Tambah 50 lagi banyak. Wa aslih li fi zurriyyati. Quran aja supaya kita doa untuk zuriat. Bapa kena doa untuk zuriat. Zuriat mungkin tak tahu, dia baru nak matang. Dia tak matang lagi. Pak matang dah.
Bila pak matang, wa aslih li fi zurriyyati. Ya Allah, baiki zuriat keturunan kau. Hebat doa Quran. Tadi minta syukur, minta amalan saleh, minta Allah baiki zuriat keturunan. Anak-anak kita. Mudah-mudahan cucu kita juga diberkati. Dibaiki mereka. Aslih berarti ada masalah. Kalau tak elok Allah Ta'ala baiki. Lepas tu, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Aku bertobat kepadamu ya Allah. Aku termasuk di kalangan orang yang serah diri. Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullah kata, ayat ni menunjukkan orang 40 tahun kena tajdid taubat. Dulu kita tak dan baca ayat ni barangkali masa kita 40, kita tajdid lah. Perbaharukan taubat. Minta doa, minta. Ya Allah, tolong ampun dosa lah. Dosa hak 40 lebih ni sebelum ni buat ni. Minta Allah ampun. Minta Allah bagi syukur. Minta Allah bagi ibadah yang sah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita duduk mengaji. Allah Ta'ala bagi ibadat yang sah. Ibadat yang dia redha. Dan hak tang zuriat kita minta dia baiki. Dan kita taubat dah dosa kita. Kita tahu kita akan ada salah lagi, kita taubat. Tuhan kata apa? Ulaika alladzina nataqabbalu anhum ahsana ma amilu wa natajawazu an sayyiatihim. Allah kata, mereka itulah orang-orang yang Tuhan terima benda terbaik yang mereka lakukan. Dan Tuhan pelepah di atas segala salah silap hak mereka buat. Allah. 40 tahun buat salah Allah kata dia nak ampun. Bila dah kata macam tu, dia akan lepaskan. Fi ashabil jannah, masuk di kalangan ahli syurga. Wa'da sidqil ladzi kanu yu'adun, janji benar yang Tuhan janji untuk mereka. Mudah-mudahan Allah Ta'ala baiki urusan kita dan kita doa untuk anak-anak zuriat keturunan kita. Hak tu yang pak kita, nak kita, dan kita doa untuk kawan-kawan kita. Kita doa untuk kawan-kawan kita. Lama. Kita sambung hadis dah. Ada yang panjang. Kita dah cerita tentang keadaan sebelum berlakunya kiamat. Tentang zahirnya Dajjal. Dajjal datang dan menjadi fitnah pada orang. Dia bawa mari hujan, dia bawa mari harta, dia tipu orang. Yang mana tak ikut dia dapat nikmat. Yang mana tentang dia dapat ujian Tuhan. Dia boleh buat benda-benda yang luar biasa. Dia pancung, dia potong orang terbelah dua, cantum balik. Jadi tak kiralah manusia ni terpengaruh. Terpengaruh dengan Dajjal. Macam saya katalah, Dajjal dulu orang baca hadis ni mungkin tak nampak sangat. Tapi bila sekarang orang baca hadis ni, kita bayangkan kalau zaman ni teknologi hak macam lah. Dajjal duk pergi buat pertunjukan macam ni, ramai ikut. Perempuan mana hak pergi mengaku apa? Maryam apa tu nama? Hak pergi mengaku kata dia Nabi orang Perak. Apa nama Maryam? Itu nama apa? Dia kata dia Nabi. Dia orang Perak. Sesat, tak mau ada kutu ikut. Bukan ada kelebihan apa-apa, rupa pun tak apa. Ini kalau mari Dajjal buat pertunjukan macam ni. David Copperfield pun orang heran. Macam mana David Copperfield boleh masuk dalam Bermuda Triangle, turun, keluar, boleh terbang David Copperfield. Pun ada orang kata hebat sangat dah. Dajjal mai, ramailah orang terpengaruh. Nabi SAW kunci satu je nak tahu Dajjal ni. Pasal dia pergi mengaku Tuhan ya. Pasal Tuhan ni laisa kamitslihi syai', Tuhan tak sama orang lain.
Hak lain poin-poin ujian Dajjal hebat. Panggil hujan, hujan turun. Suruh pokok tumbuh, tumbuh. Yang kita baca sebelum ni kan, dalam hadis ni. Dalam uji manusia begitu hebat kita itu, kata Nabi SAW, sambung hadis tu. Fabainama huwa kadzalika idh ba'asallahu Isa ibn Maryam alaihi salam. Fayanzilu 'inda al-manaratil bayda syarqi Dimashq baina mahrudatain wadi'an kaffayhi ala ajnihatil malakain idh tatta'a ra'suhu qatar wa idha rafa'a tahaddar minhu juma'un kallu'lu fala yahillu lil kafir an yajida riha nafsihi illa mat wa nafsuhu yantahi ila haitsu yantahi tarfuhu fayatlubuhu hatta yudrikahu bi babil luddin fayaqtuluhu. Okey. Kata Nabi SAW, dalam keadaan Dajjal duk fitnah orang ni. Dajjal main berapa lama? Berapa hari Dajjal? Baru baca buku duk di tangan. Dajjal main berapa lama? Setahun main pula. No, Dajjal main berapa lama? Berapa puluh hari? 40 hari. Sehari bagaikan setahun. Sehari bagaikan bulan. Sehari bagaikan seminggu. Jadi asalnya 40 hari je lah. Jadi campur lah 40 hari tu 40 hari jugalah, tapi panjang dan pendek. Fitnah, zaman fitnah Dajjal, yang kita dah huraikan keadaan tu pada kuliah-kuliah yang lepas. Dalam keadaan celahan tu datanglah Isa bin Maryam. Nabi kata, Allah Ta'ala hantar Isa bin Maryam, Nabi Isa bin Maryam, iaitu Isa alaihi salam. Orang Muslim semua percaya pada Isa alaihi salam. Sebab itu kita sentiasa lebih pada Kristian. Dia percaya korang, kita percaya lebih. Hak mana dia percaya tentang para nabi, semua kita percaya. Cuma dia kata Isa anak Tuhan, kita tak kata, tapi kita percaya. Dan kita tak boleh kata aku tak suka Nabi Isa ni, dia tu punca ada Kristian. Kafir kita kata betul. Nabi Isa bukan menyebabkan Kristian. Nabi Isa nabi, dia dimuliakan, dia Rasul Allah Subhanahu wa taala. Tak ada Muslim boleh jadi Muslim kalau dia tak percaya pada Isa. Hebat. Sebab tu macam Ahmad Didat kata, dalam Bible tak ada pun surah Maryam. Verse Maryam tak ada. Tapi dalam Quran ada surah Maryam. Surah khas untuk ibu Isa bin Maryam. Sebab itu kita hubungan dekat antara Kristian dan Islam. Siapa baca sejarah Islam, apabila orang Islam pergi ke Habasyah di hadapan Najasyi, Quraisy hantar, bila orang Islam sampai ke Habasyah, Quraisy hantar Amr bin As untuk pergi mempengaruhi Najasyi supaya tangkap orang Islam yang berhijrah ke sana. Najasyi panggil orang Islam, bicara depan, tanya apa yang Nabi bawa. Najasyi dengar. Najasyi Kristian. Dia tanya apa yang Muhammad bagi tahu. Ja'far bin Abi Talib ada di sana. Dia cerita benda-benda baik hak Nabi bagi. Cerita Nabi suruh menyembah Allah. Nabi suruh menghubungkan silaturahim. Nabi mengharamkan syahadat az-zur untuk berbohong. Nabi haramkan qazful muhsanat, tuduh wanita yang baik sebagai penzina. Nabi dia terang benda yang baik. Lepas tu apa yang kau bawa daripada surah tentang Isa? Bila Ja'far bin Abi Talib baca surah Maryam, Najasyi diam, air mata Najasyi turun. Basah janggut dia. Rahib-rahib Kristian yang dengar pun turun air mata. Najasyi kata, wahai Ja'far, agama yang kamu ikut dengan agama aku pegang ni tidak beza, melainkan hanya yang membataskannya hanyalah satu garisan saja, iaitu zaman saja. Najasyi terima Islam pasal dia Kristian. Sebab itu kita dengan Kristian dekat. Kalau kena cara, cepat dia masuk Islam. Kita dengan Buddha jauh, kita dengan Hindu jauh.
Tapi kita tokoh Hindu, tokoh Buddha, kita tak sensitif. Tapi kalau ada orang Kristian main duk sembang ke apa, sensitif. Tang Kristian tu takut sangat kita. Bukan kita suruh terima Kristian, tapi orang Kristian tu dekat dah. Dekat dah. Nak terima lambat lagi, Nabi pun dia tak tahu. Tambah dalam Buddha. Buddha sebenarnya dia bukan God centric, dia bukan pusat dia ketuhanan, dia human centric, dia manusia, percaya kepada kekuatan diri kemanusiaan, kekuatan alam. Dalam masa yang sama dia percaya tentang energi yang boleh dihasilkan dengan fokus dan seumpamanya. Dia bukan percaya Tuhan. Hindu lagi jauh lah, tangan pun banyak Tuhan dah kan, macam-macam kepala dah, kepala gajah lah, kepala apa. Di India pantang benda jumpa semua jadi Tuhan. Monyet jadi Tuhan, pokok besar jadi Tuhan. Saya pergi daripada apa nama, satu bandar di India ke Durban, lalu melalui sungai. Orang naik bas miskin lah, kaya sikit kot India, tak tahu. Pakai seluar pun kira terkoyak nampak semua. Bas Srinagar bandar dia, Srinagar ke Durban, naik bas pun kira zaman 50-an dulu lah kita naik. Dalam miskin, jumpa sungai, dia baling tak kira lah duit. Kalau nak dapat berkat sungai, duit tu ambil belanja makan pun, padan hang duit pun tak ada. Seluar nak bubuh pun koyak duit, tambah nak pegang. Tapi main dengan khurafat ni, jauh lah. Kristian banyaklah khurafat pasal agama, tapi banyak basic. Kalau kita sebut Tuhan dia tahu, sebut Abraham dia tahu, sebut Moses dia tahu, Nabi Isa dia tahu, sebut Daud, sebut dia tahu banyak. Dia tahu banyak. Sebab ada asas yang sama, ada asas yang sama, sumber yang sama, cuma dia telah diselewengkan. Allah hantar Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Isa pada pandangan, pada keyakinan orang Islam berdasarkan Quran tak mati, hayyun yurzaq, sampai hari ini hidup dan mendapat hidup di sisi Tuhan. Hak depa kata bunuh, Quran kata tak bunuh. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Depa tak bunuh dan mereka tak salib, mereka keliru, Quran kata. Mereka keliru. Allah hantar Nabi Isa alaihi salam. Fayanzulu 'inda al-manaratil bayda syarqi Dimashq. Dia turun di White Minaret. Dia turun di menara putih yang berada di timur Damsyik sekarang. Masih ada menara tu. Dia kata Nabi Isa turun di situ. Hadis ni disebut oleh ulama sebagai salah satu tanda fadilat Damsyik. Pasal Nabi Isa turun kat sana. Tapi kalau tanya kat pejuang Melayu tak apa hati ni, dia kata keturun Kuala Lumpur. Turun di Syarqi Damsyik, di apa nama, eastern side of Dimashq, di sebelah eastern side of Dimashq, di sebelah timur Damsyik yang perang sekarang. Fadilat Damsyik ni oleh Damsyik ni zaman Nabi dia tak ada lagi. Nabi berperang, Nabi pergi sampai ke Tabuk. Dulu apabila disebut Syam, dia maksud Jordan, dia maksudkan Palestin, dia maksudkan Syria, semua wilayah tu maksudkan. Bila Nabi sebut Syam, Nabi maksudkan semua wilayah ni. Damsyik ni, Dimashq ni jadi ibu kota apabila Bani Umayyah memerintah. Sebab Muawiyah bin Abi Sufyan, dia adalah gubernur di Damsyik pada zaman Uthman bin Affan. Sebab itu antara benda yang Muawiyah cadang kepada Uthman bin Affan
apabila berlaku krisis, nampak macam orang pemberontak, orang nak memberontak di Madinah, Muawiyah cadang supaya Uthman berpindah pergi ke Damsyik. Kerana orang Damsyik full support behind Bani Umayyah. Sentiasa support, mereka support Muawiyah, support Uthman bin Affan. Ketika negeri lain, Kufah, Basrah dan Mesir ada masalah, Dimash tidak pernah ada masalah. Kerana kehebatan pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia di dalam politik 40 tahun. Dia anggap hebat. Ada orang kritik Muawiyah, sebahagian sahabat kata, hang pernah tengok dah? Tak pernah tengok. Aku takut hang tengok dia, hang sangka dia Imam Mahdi. Pasal pandai memerintah. Umar bin Khattab bila tengok Muawiyah, dia kata hang Kisra. Kisra Maharaja Rum. Pasal orang dia segok dengan pakai dengan Muawiyah ni, bila akhir ayat dia gemuk sikit orang dia. Dia tak boleh khutbah berdiri, dia gemuk. Tapi orang dia segok. Arab sebut sya'rul Muawiyah, rambut Muawiyah. Sebab apa? Muawiyah kata politik macam dengan tarik rambut. Bila orang tarik, kita lepas. Orang lepas, kita tarik. Jangan bagi putih. Bijak dia berpolitik. Seorang support dia. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, pada zaman Muawiyah, pada zaman Ali dan Muawiyah masih hidup, majoriti rakyat belakang Muawiyah lebih daripada yang menyokong Ali. Lepas mereka tak ada ni, baru penyokong Ali tu banyak dan Muawiyah dah tak ada. Kenapa? Kerana orang dapat rasa dia berpolitik pandai. Oh, Syiah tak suka cerita ni. Dengung dengar, pecah dengang telinga. Tapi itu realiti. Bukan Ali tak, Ali better than Muawiyah dari segi kepatilat. Ali lebih baik. Sebab itu bila dikata pada Muawiyah, anta tuqatilu Ali, anta misluhu anta tuqatilu Aliyan, anta misluhu anta khairun minhu. Hang perang Ali, hang lebih baik daripada Ali ke hang semacam dengan dia? Kata Muawiyah, wallahi huwa khairun wa afdalu minni. Demi Allah, Muawiyah kata Ali lebih baik dan afdal daripada aku. Tapi Uthman telah dibunuh secara zalim. Suruh dia bunuh pembunuh Uthman. Aku orang Damsyik, orang Dimash yang pertama, orang Syam yang pertama akan bai'ah pada dia. Tapi tak apa, nak ceritanya Syam, sebab itu maka ada masjid Dimashq. Yang mana kerana adanya pemerintahan di sana. Dan masjid Dimashq itu sebenarnya kerana kerana Khalid Al-Walid telah ditukar pemerintahan dia, dia jadi gubernur, dia jadi panglima. Umar bin Khattab bila naik, dia pecat Khalid. Orang kata Umar tak suka kat Khalid. Wallahu ta'ala alam, tak menunjukkan dia tak suka pada Khalid. Banyak riwayat menunjukkan dia lebih suka. Dia memang suka dengan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Kita dah tahu, macam saya dah sebut banyak kali riwayat, dia suka kat Abu Ubaidah. Dan dia tengok macam orang kasar kalur lagi, Khalid ada mesti menang. Jadi dia pecat. Tengah Khalid duk perang, Abu Bakar wafat, Umar naik, Umar pun antara benda yang dia buat jadi khalifah, dia pecat Khalid duk tengah perang. Abu Ubaidah ada di bawah, dia hantar surat, dia kata Khalid Al-Walid aku pecahkan dengan Abu Ubaidah. Umar zaman tu semua orang ikhlas. Tak ada lah kepada Khalid Al-Walid, pihak kerajaan dengan ini mengucapkan ribuan terima kasih di atas segala sumbangan selama ini. Dan kita akan buat sedikit majlis untuk meraihkan semua ni. Dan lepas ni kita bagi sikit Tan Sri ke apa. Kalau lebih korang dia tak ada. Dia bagi tahu, aku pecat lah, aku lantik Abu Ubaidah. Khalid dapat benda ni, dia takut tentera berpecah, dia tahan sat. Habis tu baru dia umum dan kemudian dia bagi Abu Ubaidah. Dia kata Abu Ubaidah naik menjadi khalifah, menjadi panglima perang, dan aku menjadi amir dan aku duduk di bawah. Aku macam dengan kamu semua. Dan dengan terkenal dengan kata-kata dia, ana lam uqatil min ajli Umar wa innama uqatil min ajli Rabbi Umar. Aku tak berperang kerana Umar, tapi aku berperang kerana Tuhan Umar. Aku tak kisah.
Abu Ubaidah bagus pemerintahan, tetapi masa nak masuk ke Damsyik, banyak lama orang Islam tak boleh. Umar telah buat satu benda yang luar daripada hak komander tahu. Apa dia buat? Bukan Khalid telah buat benda yang luar komander tahu. Dia dengan beberapa orang depa panjat ketika majlis orang Kristian kuasai Damsyik, duk ada kerajaan apa, depa masuk pergi ke dalam kota. Bila masuk ke dalam kota ramai-ramai dengan pedang apa semua, depa berkumpulan lah. Depa takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terkejut tentera, depa bercempera. Depa sangka tentera Islam dah masuk dalam kota. Sebenarnya bukan, Khalid masuk dengan berkumpulan. Sehingga Sayyidina Umar kata, Khalid ammara nafsah, Khalid lantik diri sendiri jadi ketua. Maksudnya dia masuk pi. Dia tengok lambat kot, dia masuk pi. Bila dia masuk pi, tentera yang duk perang lama rasa macam habis kota dah masuk. Lalu pihak Kristian setuju untuk buat perjanjian damai. Supaya hak duk ada ni tak ambil dah. Berdamai. Orang Islam ambil setakat hak depa menang. Hak duk ada ni depa bayar ufti, bayar jizyah. Sebab Abu Ubaidah tak tahu kenapa dia tiba-tiba dengan mengejut depa nak serah diri. Maksudnya depa nak berdamai. Abu Ubaidah tak tahu. Kata Khalid nak pergi masuk dalam tu. Kalau dia tahu, kemungkinan dia tak terima benda tu. Pasal Khalid dah masuk ni, Khalid kemungkinan boleh menang. Bila dia dah berdamai, Khalid dapat berita damai. Jadi Khalid tak boleh perang dah. Jadi separuh tu gereja, separuh tu masjid. Separuh dapat Kristian, separuh dapat orang Islam. Islam dapat masjid. Sebab tu dia ada sebelah menyebelah dulu. Khalid masuk ni. Tapi Sayyidina Umar puji kat Khalid. Rahimallahu Abu Bakar. Kana a'lamu birrijal, kana a'lama birrijal minni. Tuhan rahmat Abu Bakar, kata Sayyidina Umar. Dia kenal tokoh-tokoh ni lebih daripada aku. Khalid ni memang sakan kata. Hebat. Dia ada 3 orang pakai jadi. Itu Damsyik. Ada fadilat. Kemudian Damsyik dikuasai oleh orang Islam. Muawiyah jadikan pusat pemerintahan dia di Damsyik. Pada zaman Bani Umayyah, Damsyik kota pemerintahan. Bila mari Abbasiyah, dia pindah ke Baghdad. Zaman Khulafa Ar-Rasyidin, dia di Madinah. Tapi pada zaman hujung Zainal Ali mula pindah ke Kufah. Dia pergi ke Kufah. Tapi yang pentingnya, ini kota-kota yang Islam ada. Maka ada fadilat yang sahih tentang Dimashq, ada yang tak sahih. Yang ni fadilat yang sahih lah, pasal Isa turun di sana. Dalam buku Ibnu Batutah, Rihlah Ibn Batutah, dia kata Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan tentang kelebihan salat di Masjid Damsyik. Tak sahih. Ibnu Batutah riwayat benda tak sahih. Kerana Masjid Damsyik pada zaman Nabi tak ada lagi. Macam mana Nabi nak sebut fadilat sembahyang di Masjid Damsyik? Tak ada masjid lagi masa tu. Tak mungkin. Tapi yang ni ada kelebihan lah, kelebihan Nabi Isa turun lah. Tapi tak ada lah orang duk pergi jilat nara putih tu pula. Okay. Baina mahrudatain ni jubah putih. Ini tafsiran Imam Nawawi. Jubah yang dicelup putih, sebahagian kata dicelup za'faran yang berwarna putih. Nabi Isa turun dalam jubah yang warna putih. Tapi dalam semua agama, pakaian jubah ialah pakaian yang dianggap elok, kan? Bukan kata wajib, tapi elok. Dalam Kristian pun tokoh-tokoh dia pakai jubah. Dalam Yahudi pun jubah. Bukan kata Islam wajibkan, tapi jubah ni macam hatta agama-agama hak bukan daripada langit pun. Mai hak India apa pun dia tak pakai selok jin untuk main buat ragat macam tu. Dia bubuh jubah ya kan.
Jubah ni kira. Dia pakai mahrudatain, pakaian putih. Wadi'an kaffaihi ala ajnihatil malakain. Dia meletakkan kedua tapak tangannya di sayap dua malaikat. Tu turun main dengan malaikat. Nabi Isa alaihi salam. Idza taqta'a ra'sahu qatar. Bila dia tunduk kepala dia, maka menitik air. Bagaikan perak permata turun menitik air dia tu. Wa idza rafa'u tahaddar minhu jumanul kallu'lu. Apabila diangkat kepala, berselerak bagaikan mutiara belian. Titisan-titisan itu yang keluar daripada Nabi Isa alaihi salam. Fala yahillu kafir yajidu riha nafsihi illa man. Tak ada orang kafir yang cium bau dia tu melainkan mati. Semua hak kafir yang cium mati. Yang cium bau apa? Bau siapa? Isa alaihi salam. Wa nafasahu yantahi ila haitsu yantahi tarfu. Dan nafas dia itu sampai sejauh mana mata dia, pandangan dia sampai. Kalau dia tengok dari sini sampai ke sana, hak mana banyak mana dia tengok, banyak itulah nafas Isa ni sampai. Dan kalau ada orang mukmin boleh bau, kalau ada orang kafir mati. Kalau ada orang kafir mati. Akhir zaman. Tuan-tuan rasa nak tunggu sampai zaman main tak main? Tak tahan nak jumpa Dajjal. Fayatlubuhu hatta yudrikahu bibabil luddin fayaqtuluh. Nabi Isa menuntut, yakni mencari Dajjal sehingga sampai di pintu Luddin ni. Lud ni ialah Lud ni satu bandar yang ada di Jerusalem. Sekarang ni ada dalam wilayah Israel. Nabi Isa akan kejar dia sampai ke situ. Fayaqtuluhu, dan Nabi Isa akan bunuh Dajjal. Jadi siapa bunuh Dajjal? Isa alaihissalam. Jadi ayah Pin tak sempat bunuh Dajjal. Bahkan ayah Pin tu mungkin salah satu daripada Dajjal. Sebelum main Dajjal besar, ada Dajjal kecil. Dajjal kecil. Banyaklah. Mirza Ghulam Ahmad hak mengaku tu jadi Nabi tu. Dajjal. Tu Dajjal belakang. Dajjal. Macam saya kata, ahli hadis kata hak penipu Dajjal. Dan orang Kedah ikut ahli hadis sebab dia kata Dajjal. Hak benda bukan Dajjal, dia kata Dajjal. Summa ya'ti Isa bin Maryam qauma qad asamallahu minhu. Kemudian Nabi Isa datang kepada kaum yang Allah Ta'ala selamatkan mereka daripada Dajjal. Fayamsahu an wujuhihim. Dia sapu muka dia mungkin dia sapu keberkatan. Nabi Isa ni mubarakan hai semua kunt. Berkat di mana saja kita. Agama ni dia iktiraf berkat, tapi dia tidak. Kita iktiraf keberkatan. Berkat. Nabi berkat. Nabi ambil wuduk, air wuduk Nabi, orang sahabat berebut. Para Nabi berkat. Para ulama yang salih berkat. Macam kita baca hadis dulu. Cuma kita tak tahu siapa yang berkat dengan tak berkat. Kadang-kadang orang ni dia ambil kesempatan, dia tunjuk ke orang macam diri dia berkat. Orang saleh mungkin ada yang berkat, tapi dia tak boleh berlebih-lebihan sehingga dia macam menyembah orang. Kita harap kita jumpa orang saleh, kita minta tolongkan dia, ada berkati. Berkat maksud Allah Ta'ala turunkan kurnia, limpahan dia. Bubuh nama supermarket berkat, mudah. Tak berkat, mahal. Barakah.
Nabi, sebab itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keberkatan dia, diturunkan kurnia dia. Benda yang sikit, banyak ni kalau Tuhan berkat, sangat bermanfaat lebih daripada yang banyak. Duit RM10 Tuhan berkat lebih baik daripada duit RM1 juta. Bila dia berkat, dia bagi kegembiraan, dia bagi kebahagiaan, dia bagi macam-macam bila dia berkat. Perkataan yang berkat daripada orang yang berkat, sikit dia cakap berkat. Said Hawa sebut beberapa tokoh yang dia jumpa. Dia kata beberapa tokoh yang aku jumpa, jarang sebahagiannya sangat berkat. Kita duduk saat dengan dia, kita dengar sikit perkataan dia, kita rasa bermakna. Bermakna. Kita tahu dia keluar daripada hati yang ikhlas. Ada pertandingan apa? Pertandingan lah macam-macam lah pertandingan ni. Da'i pilihan, apa lagi? Macam-macam lah. Ustazah pilihan. Banyaklah kategori. Cara dia senyum, cara dia hidung dia, comel dia, semua masuk. Ada salah seorang juri yang saya tak mahu sebut nama, yang terlibat, dia jumpa saya. Tentang orang yang masuk ni kan. Saya kata tak apalah, baguslah. Tapi saya kata, dakwah dia bukan satu kerja cari makan yang enta duk pi buat macam-macam gaya supaya orang jadi macam syok dengan enta punya performance ataupun orang jadi syok. Bukan. Dakwah kepada Islam ia lahir daripada perasaan dan jiwa insan yang dia beriman dengan benda tu. Sebahagian orang dia cakap sikit ya, tapi bermanfaat untuk orang yang nak pergi tengok entertainment. Memang dia tak syok, kadang-kadang apa panjang kan, hurai hadis, kadang-kadang orang tak suka. Tapi entah cari entertainment kah, entah mencari hidayah, entah mencari ilmu. Tak apalah, Islam suruh kita pelbagai, cantikkan uslub, Islam suruh. Tapi tak perlulah kita ikut buat suatu benda sehingga jadi pelik. Kalau semua orang menari Korea, pendakwah nak kena menari Korea juga, kacau. Kalau orang menyanyi Hindustan, pendakwah nak kena menyanyi Hindustan, kacau. Tak apalah kalau ada orang kebolehan tu, kok dia nak bagi saja belawak sepatah dua. Tapi kalau itu jadi dia punya tarikan dia, sehingga akhirnya orang terlupa apa je tujuan. Sebab tu dalam syarak dia sebut ada bab, dia panggil maqasidus syariah. Tujuan, the highest purpose of syariah. Apakah tujuan tertinggi syariat? Entah duk pergi ceramah ni, duk cerita, tujuan entah apa? Nak bagi orang syok, main gelak-gelak ke, tujuan entah supaya syariat agama dan agama itu dipahami oleh manusia. Bukan entah kempen untuk diri entah. Dengar saya punya ceramah, pandai tak pada orang dia aku? Bukan. Maka para ulama dulu tak kempen keberkatan dia, nak ambil ayat saya. Dia tak ada. Tak ada ulama yang cerita, saya ni punya kelebihan. Saya malas nak sebut hadut masuk dalam sahabat tu, seorang hamba Allah tu. Dulu saya berceramah. Saya forum di Kelantan. Ada saya ingat video. Zaman tu saya muda ke lah. Lah pun tak tua ke. Tak ada mufti. Kita ceramah tentang jalan isu. Buat forum. Doktor, saya ingat saya, Dr. Johari Mat, apa lagi lah ramai. Ada seorang pembentang-bentang tentang Muhammad Wahab. Saya tak bentang tentang Muhammad Wahab. Orang lain yang bentang. Cerita pasal Imam Syafi'i, kau tengok. Satu orang, tok guru, dia tu kerap juga masuk Sarawak, dekat pilihan raya itu. Dia kata kepada kita, mu kenal bahawa siapa? Saya duduk depan. Kita tak kenal, kita bukan orang Kelantan. Dia sebutlah nama dia sekian-sekian, saya tak mahu sebut. Ketika ibu hamba mengandungkan hamba, dia telah bermimpi sebutir bintang telah jatuh ke perut dia. Dan semua orang telah bagi tahu akan lahir daripada perutmu ini seorang anak yang sangat hebat dan berkat. Mu tahu siapa anak tu? Dia tanya saya, duduk tak pentas dia duduk bawah. Anak tambah. Ya subhanallah. Ambo nak tanya. Habis dia buat buah tu, dia bintang.
Saya kata depa ni bulan. Agama. Para ulama, subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bila orang mari angkat barang ni, Imam Ahmad menangis, kata Imam Ahmad, "Lau alimtu ma 'indi min al-khataya wadh-dhunub la hasawtum 'ala ra'si bit-turab." Imam Ahmad bila orang mai bermuliakan dia sangat, dia kata, "Kalaulah hampa semua tahu dosa dan salah aku, hampa ambil pasir ambuh atas kepala aku. Cuma hampa tak tahu aku ni." Ahmad bin Hanbal, mubarak, berkat. Dia dipenjarakan oleh kerajaan Abbasiyah. Tuhan rezekikan dia daripada celah-celah dinding penjara itu rezeki untuk dia minum, bersahur dan berpuasa. Tapi orang mai kat dia, abang jangan. Kita tu dia. Cung. Sebab itu awal hadis kita baca Bukhari dan semua. Ulama-ulama hadis tak, innamal a'malu binniyat. Semua amalan dengan niat. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya pada Allah dan Rasul, maka hijrahnya pada Allah dan Rasul. Faman kana hijratuhu lid-dunya aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa yang hijrah kerana perempuan ataupun dunia, kepada dunia ataupun perempuan yang dia nak menikah, maka dia dapat hak tu lah, Nabi kata. Wa yuhaddithuhum bidarajatihim fil jannah. Nabi Isa sapu muka depa. Nabi Isa cerita kat depa tentang kedudukan, darjat mereka, ranks mereka, kedudukan mereka di dalam syurga. Bagi khabar pasal depa sabak lawan Dajjal hari tu. Semua orang dah terpengaruh dengan Dajjal. Depa tak terpengaruh. Tuan-tuan, yang terpengaruh ramai, yang tak terpengaruh sikit. Kita kalau Dajjal mai minta jauh. Dajjal tak mai lagi pun ramai orang terpengaruh. Dia takkan pasal orang tengok sikit dan banyak. Dan kita akan sambung hadis ini berikutnya tentang Dimas. Bila tadi sebut Dimas, saya nak sentuh satu tentang sebelum soal jawab. Kita duka cita tentang apa yang berlaku, latest development, kejadian akhir di Syria. Ramai orang Syria terbunuh, dan Hizbullah daripada Lebanon, Syiah, telah masuk ke Syria membantu Assad, Bashar al-Assad, untuk membunuh penduduk Muslim Syria. Dan disokong oleh Iran, disokong juga oleh Syiah Bahrain dan Syiah Kuwait dan Syiah seluruh negara Teluk bersatu dalam membunuh kaum muslimin di Syria untuk mempertahankan rejim Bashar Assad. Kerana Bashar Assad ni Alawi pro-Syiah. Ini memberikan ingatan pada kita, walaupun kita mungkin memberi keuzuran kepada individu yang Syiah disebabkan kerana dia mungkin jahil dan tak tahu, dan mungkin itu umpamanya, tetapi Syiah sebagai mazhab, Syiah sebagai mazhab kekal dalam sejarahnya dengan watak Syiah, sentiasa menganggap dirinya asing daripada kaum Sunni dan menganggap mereka bagaikan agama yang asing, menunggu apa-apa kesempatan untuk membunuh kaum Sunni. Bila mereka tengok Bashar Assad terancam, Syiah Lebanon masuk membunuh. Di Kaisar sekarang sedang membunuh kaum Sunni, membunuh kaum Sunni, dan Syiah di Baghdad membunuh kaum Sunni. Di mana-mana Syiah bila mereka kuat, mereka bunuh Sunni. Ini memberi amaran kepada parti-parti politik, mana-mana parti politik yang ada orang Syiah yang kuat di dalam mereka, bahawasanya Syiah ini menyimpan dendam yang membara kepada kaum Sunni.
Kita cuba untuk melihat lebih luas tentang isu Syiah ni dengan keadaan bersangka baik bahawasanya mungkin mereka dah tak macam dulu kot, keadaan dah berubah. Tapi nampaknya macam tu juga. Sama. Sama. Surah Sajdah dan surah Insan pada subuh Jumaat ada hadis yang sahih. Ada hadis yang sahih Nabi membaca dua surah ini pada hari Jumaat. Maka disunnahkan untuk kita membaca surah Sajdah dan Al-Insan pada pagi Jumaat, kerana ada hadis yang sahih. Cuma Nabi nak baca surah Sajdah seperti mana yang disebut oleh Syed Sabit di dalam fiqh sunnah, bukan kerana dia nak sujud sajdah tu, kerana surah tu sendiri ada beberapa kelebihan. Nabi memilih surah, berbagai-bagai surah Nabi baca. Tetapi ini antara surah yang Nabi baca, bukan mesti baca, antara surah yang Nabi baca. Setengah orang dia pergi baca juga surah Iqra, pasal apa? Nak bagi ada sujud sajdah. Bukan Nabi nak bagi sujud sajdah, Nabi baca surah itu sesuai dengan hari Jumaat, peringatan tentang kiamat dan seumpamanya. Isteri meninggalkan puasa selama 26 hari pada tahun 2009 dan 26 hari pada tahun 2011. Apakah puasa yang ditinggalkan wajib diganti mengikut bilangan hari atau sekadar bayar fidyah? Jika dia mampu untuk berpuasa, hendaklah dia berpuasa. Sebahagian di kalangan para ulama menyatakan bila dia langgar tahun, dia bayar fidyah. Tapi tidak ada hadis melainkan sebahagian sahabat mengeluarkan pendapat dalam hal itu, dan khilaf adakah ini pendapat dia, dan sebagian mereka kata mustahil pendapat sahabat memberi pendapat dalam pengenalan ibadah. Tapi oleh kerana tidak ada tidak ada yang riwayat yang lain daripada sahabat yang lain, sebahagian menganggap ini ijtihad disebabkan fafidyatun yang disebut di dalam Al-Quran itu. Maka khilaf ulama dalam hal ni. Saya bersetuju bahawasanya wallahu ta'ala alam, fidyah tidak wajib. Yang wajib ialah ganti. Tapi kalau orang ada kemampuan nak bayar fidyah juga, satu kelebihan untuk dia. Mudah-mudahan dia dapat keluar daripada khilaf. Apa pandangan Ustaz menggunakan air selusuh untuk memudahkan melahirkan anak? Minum dan sapu. Air selusuh ni istilah kita lah. Tapi ada riwayat daripada Ummu Salamah, dia membaca beberapa surah untuk memudahkan orang bersalin. Dia tak kata daripada Nabi, tapi dia membacanya. Maka membaca untuk orang bersalin, membaca Al-Quran tertentu untuk dia minum dan seumpamanya, termasuk di dalam bab ruqa, bab doa dan bab jampi yang diizinkan oleh syarak. Yang diizinkan oleh syarak. Maka siapa-siapa kalau baca, misalnya dia baca alam nashrah laka sadrak, kerana fa inna ma'al usri yusra, pada kesusahan ada kemudahan. Kadang-kadang orang baca dan kemudian dia bagi orang minum, tak ada masalah, kerana termasuk di dalam rawatan, masuk dalam rawatan. Adakah amalan khusus dan baca surah tertentu untuk ibu mengandung? Apa amalan yang sabit daripada hadis? Tak ada surah tertentu untuk ibu mengandung. Dia hendaklah membanyakkan doa. Maryam berdoa ketika Isa di dalam kandungan, dan ibu berdoa ketika anak dalam kandungan. Tak ada kata baca surah Yusuf dapat anak lelaki comel, baca surah Maryam dapat anak perempuan comel. Tak ada. Tidak ada. Baca. Tapi membaca Al-Quran memberikan kesan rahmat kepada seseorang, sehingga sebagian para ulama istimbat daripada Abdullah bin Amr bin As, apabila dia menyatakan bahawasanya baca Quran mudah-mudahan Allah Ta'ala turunkan rahmat di kuburnya, dan demikian yang dinakalkan oleh An-Nawawi menyebut hal yang sama. Kalaulah orang baca Quran turun berkat, rahmat Tuhan, apatah lagi ibu yang baca Quran, Tuhan turun rahmat pada dia.
Dan mudah-mudahan Tuhan turun rahmat kepada anak dia juga. Tapi tidak ada surah khusus, kerana Quran sentiasa menjadi rahmat. Syifa wa rahmatan lil mu'minin. Quran adalah ubat dan rahmat kepada orang mukmin. Tentang nafkah kepada isteri dari zahir dan batin, mestikah ada kadar tertentu dalam syariat untuk bernafkah? Contohnya, baju setahun mesti 2 pasang, makan sehari kena bagi 3 kali. Ini satu masalah yang dibincangkan oleh para fuqaha tentang zahir dan batin. Adapun tentang batin, berbincang berapa kali suami mesti menyetubuhi isteri. Khilaf di kalangan para sarjana. Ada Al-Ghazali, jika tak silap saya, dia menyebut 5 kali dan seumpamanya. Dan ada yang menyebut 2 kali, sekali dan seumpamanya. Sebaik-baik pandangan ialah pandangan yang dikeluarkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Dia menyatakan suami menyetubuhi isteri apabila isteri perlu dan dia nak. Kerana wa'ashiruhunna bima'ruf, dia menyetubuhi isteri dengan cara yang baik. Tak boleh dia buat isteri yang keadaan isteri menderita. Tapi bila dia setubuh isteri, dia tengok bila dia tahu isteri dah nak benda itu. Dia tak boleh dia biar dia ada, katakanlah dia ada 2-3 isteri. Dia buat tak tahu, kata hak lama tu, dia tak boleh. Bila dia rasa isteri dia ada keperluan, mungkin wanita tak sebut, tapi ada riak padanya. Ada tanda dia nak. Maka bila nampak ada tanda dia inginkan lelaki dia hadapi, maka dia hendaklah menyetubuhi isterinya, kerana itu adalah tanggungjawabnya. Kerana tujuan perkahwinan ialah supaya mengelakkan perasaan ingin bermaksiat. Tujuan. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah sebut tubuhi apabila dia perlu. Dan persetubuhan yang menyebabkan bahawasanya dapat memelihara maruah kepada dua pihak. Sehingga para ulama bercakap tentang azal. Hadis Jabir bin Abdullah apabila menceritakan kunna na'zil wal Qur'anul yanzil, kami melakukan azal. Azal ini mengeluarkan kemaluan lelaki daripada kemaluan isteri atau pasangannya, sedangkan Quran masih turun. Maksudnya tak salah untuk melakukan azal. Maksudnya mengeluarkan mani di luar daripada rahim isteri, rahim pasangan. Biasanya dibuat oleh para sahabat pada awal apabila mereka berkahwin dengan pasangan di tempat yang mereka pergi perang, terutamanya masa mut'ah. Masa mut'ah masih diizinkan. Para ulama membincang tentang bahawasanya secara umumnya benda ini diizinkan berdasarkan hadis Jabir, walaupun ada riwayat menyatakan ini wa'dus saghir, dia macam bunuh anak secara kecil. Tapi sebenarnya tidak diharamkan. Bagi terutama itulah kaedah perancang keluarga masa dulu. Yakni dia keluarkan kemaluan suami sebelum mani mengalir di dalam atau masuk ke dalam kemaluan isteri. Para fuqaha menyebut perkara itu boleh dilakukan dengan syarat hendaklah mendapat keizinan isteri. Dalam erti kata lain, isteri mesti dulu mendapat kepuasan persetubuhan, kerana kata para fuqaha, hak kepuasan persetubuhan hendaklah menjadi hak bersama suami dan isteri. Yang ni yang mana tak menikah lagi, tutup telinga orang tua cakap. Jadi ini adalah nak cerita bagaimana daqiqna masalah dalam hal ini. Kemudian berhubung dengan makan, dia hendaklah bagi makan dengan kadar yang mana kawan tu perlukan makanan. Dia nak kahwin, dia tahu, tengok bini kita saiz besar XXXL, tapi kita berkenan, kita memang jenis peminat gadis sumo, jadi kita kahwin juga dengan dia misalnya. Kita kahwin, kita dah expect dah, ini punya badan sehari 3 pinggan tak cukup kan. Dia dah bagi kau, kalau nikah aku 5 pinggan. 5 pinggan keperluan dia, kita kena bagi 5 pinggan. Tapi kalau dia perlu 2 pinggan, dia makan 2 pinggan lah, kita tak boleh nak sumbat lagi sepinggan, kadang kena makan juga kan. Bagi berdasarkan keperluan. Dia makan dengan kadar orang sepertinya makan. Orang sepertinya makan. Dia pakai pakaian berapa helai seperti yang mana menjadi keperluannya untuk dia pakai. Para fuqaha sebut pakaian musim panas, pakaian musim sejuk. Tapi pakaian yang menjadi keperluan. Kalau dia ni dia perlu pakaian luar rumah, pakaian dalam rumah, dengan keperluan dia, kadar keperluan dia dan kadar kemampuan suami. Dan kadar kemampuan suami.
Jadi diukur antara semua perkara itu. Cuma agama sebut satu benda. Agama kata innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Kata al-Imam Fakhrul Razi, ayat ini menjadi pelambangan, menjadi kunci kepada kesemua masalah dalam agama. Allah bukan saja perintahkan adil. Aku adil yang tahu, hang perlu dua lai, tapi Allah memerintahkan ihsan. Ihsan berarti kita beri sesuatu lebih daripada hak kadar hak kita mesti bagi. Umpamanya kita hukum orang, walaupun kita hukum cara adil, tapi kita mesti ada ruang kesian, ada ruang untuk ambil kira soal keihsanan pada dia. Walaupun isteri perlukan mungkin 2 lai, tapi kalau kita bagi 3 lai, kita ihsan. Kemudian ulama berlaku khilaf pendapat. Ubat isteri siapa kena bayar? Makan, minum betul, pakai betul, ubat tak masuk. Bini pun sakit pergi hospital atau pergi klinik. Dia kata hang bayar sendiri. Tak ada duit dia kata. Aku menikah dengan hang, Quran sebut makan minum ya, ubat tak sebut. Takkan isteri kata ubat termasuk dalam makan, ni ubat sapu. Sekali lagi para fuqaha terpaksa berijtihad dalam masalah ini. Ini satu pembahasan yang panjang. Saya ni dulu mengajar di universiti munakahat, perkahwinan. Para fuqaha bincang tentang benda yang seperti ini. Pertama, dia mungkin kita masukkan, kalau tanya saya, kita masukkan dalam bab ihsan tadi. Kedua, oleh kerana walaupun tak termasuklah makan dan minum, tapi itu suatu keperluan asasi manusia. Tapi siapa yang kena bayar? Di situ khilaf ulama. Sebagian ulama kata pak dia kena bayar. Saya buat contoh, dia ada ubah keadaan. Kita kahwin dengan satu orang. Satu orang memang dia sakit. Satu perempuan ni dia ada sakit. Ubat sakit dia mahal. Pak dengan mak dia kata niat kita bagi menikah anak kita, ubat dia suruh suami dia bayar lega sikit kita. Kalau dia buat perangai macam tu, kita menikah kita tak tahu cerita ni, dia ada penyakit ni. Dia kata mulai hari ni ubat dia hang bayar. Adakah kita wajib? Ulama khilaf. Sebahagian kata tetap bapak dia. Sebahagian kata dia. Saya kata dia bayar dengan kadar yang dia mampu saja. Tak mampu, kata ubat sampai ribu-ribu, dia kerja kesik, dia kadar yang dia mampu. Sebahagiannya mesti ditanggung oleh keluarga dia. Keadaan yang lain mungkin dia kahwin tak sakit, lepas dia kahwin baru dia sakit. Hak tu lebih berat belah suami dah. Belah berat, bukan warisan. Pun begitu agama la yukallifullahu nafsan illa usaha. Misalnya dia nak pergi spesialis, dia nak pergi hospital, dia nak swasta. Kawan ni kemampuan dia kerajaan dia. Kalau dia pergi swasta, dia tanggung. Dia kata saya tak mau pergi, saya kena pergi swasta. Family saya semua pergi swasta. Dia menikah dengan kawan gaji rendah. Dia tahu dah, dia tu habaq dah, aku gaji rendah. Bukan kata dia pergi sewa Mercedes pergi Minang dulu. Dia pun main dengan kapcai. Dia kata ni motor aku. Dia kata tak apalah, aku daripada tak ada lelaki menikah habis dengan boleh lah. Nikah dia nak standard hak macam family dah. Tak boleh. Dia belanja. Suami dia keluar dengan kadar yang dia mampu. Tapi agama senantiasa kata ihsan. Tapi love, cinta adalah satu keajaiban. Sebab tu Quran menyatakan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dia jadikan di antara pasangan suami isteri kasih sayang dan mawaddah ni cinta. Cinta yang kata sebagian ulama, ulama tafsir cinta yang suka, mawaddah ni dia boleh menjurus kepada seks. Tengok tu berkenan. Kalau kita nak kahwin dengan satu perempuan, kita tengok dia pun tak berkenan. Aku menikah boleh tapi tidur kena bantai tak tengah. Tak boleh. Setakat menikah lah, dia masak-masak sudah lah. Aku tak boleh. Kena ada mawaddah. Kita tengok dia pun syok. Rasa seronok dia duduk dengan kita. Rasa seronok kita nak pegang dia. Mawaddah. Warahmah. Rahmah kesian. Pasal dah lama kahwin, dia tak macam hari pertama kahwin.
Mula nak bertengkar, mula ada perbezaan pendapat, tapi rahmah menyelamatkan. Dulu kahwin sihat, lepas tu main sakit kaki. Dia kata aku menikah dengan perempuan sihat, sakit kaki aku tak mau. Tak boleh. Ada rahmah, mawaddatan wa rahmah. So kadang-kadang perbahasan fuqaha satu hal, tetapi bab kata Fakhrul Razi, ihsan dalam agama. Sikit satu tu. Apa pendapat tentang Nation of Islam di US? Sebab i'tiqad mereka pelik. Bila baca Nation of Islam ni? Nation of Islam, ringkaslah. Nation of Islam, dia ada unsur perkauman, dia macam pro kepada kaum negro. Jadi dia tidak universal perjuangan dia. Ini dah habis lah Nation Islam, tinggal sikit Mak Ali masuk dulu. Apakah wanita wajib menunaikan solat Jumaat seperti lelaki atau sekadar solat Zuhur pada hari Jumaat? Wanita tak wajib solat Jumaat, tapi dia boleh solat Jumaat. Jika dia solat Jumaat, maka dia tak perlu solat Zuhur. Dia boleh solat Jumaat. Sebahagian negeri ramai wanita yang solat Jumaat, tapi mereka tak wajib, mereka boleh solat. Tapi mereka solat Zuhur. Jadi kalau mereka hadir solat Jumaat, mendengar khutbah Jumaat, dan kemudian mereka solat memadai menggantikan solat Zuhur. Orang pergi Mekah Masjidil Haram ramai kat wanita solat Jumaat. Bolehkah solat Jumaat dilakukan sendirian di rumah tanpa khutbah? Dia tidak. Solat Jumaat hendaklah berlaku seperti berjamaah di dalam tempat. Ulama di situ ada syarat tempat, khilafkan ulama. Dalam mazhab Syafi'i dan juga Hanbali, dia mesti tempat yang menjadi tempat didirikan salat berjamaah, ataupun di mana tempat yang menjadi salat kepada orang awam, seperti di masjid ataupun yang ditetapkan. Dalam sebahagian mazhab, mereka menyatakan bahawasanya boleh bila mana cukup jumlah. Kerana sahabat sebab dalam perjalanan mereka ke Bahrain, mereka bersolat Jumaat dalam perjalanan. Sebenarnya solat Jumaat ni boleh dibuat di mana saja tempat yang boleh didirikan jamaah. Umpamanya di Kelang boleh buat sembahyang Jumaat. Daripada orang terpaksa keluar pi Kelang, keluar yang mayang pun tak. Kelang ada apa 1000 orang lebih. Ada khatib, ada imam dan khatib, dia baca khutbah, kemudian dia imamkan, dia boleh solat di situ. Dan kita cadangkan demikian. Saya cadang di Indonesia sudah dibuat. Di Saudi fatwa dia agak ketat sikit, dia macam mau kawasan masjid dengan fatwa Ibn Baz. Tapi fatwa-fatwa di tempat lain yang lebih luas, mereka benarkan di mana saja ada jamaah yang ramai, mereka boleh solat Jumaat. Jumaat tak disyaratkan 40 orang pada majoriti para ulama. Dalam mazhab Syafi'i ada disebut syarat 40 orang berdasarkan riwayat Baihaqi. Tapi itu diceritakan di rumah Jumaat yang pertama yang didirikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Jumaat yang pertama tu 40 orang tidak menunjukkan mesti 40 orang. Ini disebut oleh Syed Sabit dalam Fiqh Sunnah. Walau bagaimanapun, kita di Perlis baru ni ada bincang pasal orang penjara. Depa nak Jumaat dalam penjara, kita benarkan. Boleh Jumaat dalam penjara mereka. Itulah tempat depa Jumaat di situ. Kalau nak keluar depa pergi sembahyang Jumaat di masjid pula, jenuh nak berengkeh pula, kan. Biar dia sembahyang di situ. Hatta orang di Kelang, ramai orang, ribu-ribu. Jumaat di situlah, tempat lapang. Jadi imam khatib, kita mudahkan urusan supaya orang boleh Jumaat. Sebahagian orang tak boleh pergi Jumaat sebab banyak syarat sangat, nak keluar, nak tunggu bergiliang, ada minggu ni boleh, minggu ni tak boleh. Kalau buat di situ, semua orang boleh pisah, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, masuk balik tempat berjadah. Khatib pun khutbah pendek-pendek sudahlah, mentang-mentang orang bagi dia khutbah berbuah panjang-panjang sampai bukit ni setengah, jadi macam setengah masjid kawasan ni.
Ada hukum percaya dan berpegang dengan kata-kata doktor hospital yang menyatakan seorang pesakit itu boleh hidup untuk 3 tahun. Contohnya, atau beberapa bulan sahaja. Bolehkah percaya kata-kata doktor tersebut? Mati, hidup ni siapa nak tahu. Cuma doktor boleh kata secara logik perubatan. Dia tak boleh tentukan ajal. Abu Atahiyah, satu orang penyair Baghdad pada zaman kerajaan Abbasiyah, dia terkenal dengan syair-syair yang simple, dan dia juga kadang-kadang dianggap sebagai syair-syair dia dikatakan terlalu berbau kesufian. Tapi dia sakit dan dia telah kata dalam syair dia, qablaka da'u tabibu al-marida famata at-tabibu wa 'asha al-maridu. Dia kata sebelum kau seorang tabib telah mengubat pesakit, doktor tu telah mati dan pesakit masih hidup. Jadi dia tak mau berubat. Tapi saya bukan nak ceritanya, betul juga dia kata. Hidup mati ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita berusaha. Al-Imam Ibn Hajar dan juga sebelum itu Al-Imam An-Nawawi mengkritik kaum sufi yang tak mau berubat. Kerana Nabi SAW sendiri berubat. Nabi kata, "Idza asabatid da'ud dawa bara'a biiznillah." Apabila ubat mengenai sasarannya, maka akan sembuh dengan izin Allah Azza wa Jal. Maka kita disuruh untuk berubat. Kita disuruh tadau ayuhan nas. Nabi kita berubatlah wahai orang ramai. Nabi suruh berubat dalam hadis Muslim. Kita berubatlah. Tapi nak sembuh banyak mana? Allah Taala yang Maha Tahu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Panjang kuliah. Jazakumullah khairal jazaa'ul fadil Dr. Muhammad Asri. Tuan-tuan, ada satu pengumuman interaktif dakwah training pada hari Sabtu dan Ahad ni masih terbuka untuk pendaftaran. Siapa yang berminat untuk interaktif dakwah training 8 dan hari bulan Sabtu dan Ahad ini akan dikendalikan oleh Brother Lim Jui Sun. Yuran cuma RM10 sekali dengan makan minum, insyaAllah.